Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan media yang dihormati sekalian, iaitu Yang Berhormat Mak Putih selaku Exco Kerajaan Negeri di Suruhanjaya, CEO Suruhanjaya Air Negara SPAN, dan pengurusi SPAN ada bersama, dan pengurusi satu. Pertama sekali saya ucap terima kasih banyak atas kehadiran media. Okey, hari ini saya bersama dengan tim daripada SPAN, daripada satu dan agensi bersama dengan Exco Kerajaan Negeri turun melihat secara dekat insiden pipe yang putuslah, yang patah disebabkan tekanan air dan sebagainya. Dan saya ucap terima kasih banyak pada satu telah pun mengambil inisiatif, dan semalam saya ada bertemu dengan Menteri Besar Terengganu dan dapat taklimat daripada beliau dan juga daripada Suruhanjaya SPAN, dan insyaAllah usaha-usaha sedang giat dilaksanakan oleh pihak satu, dan kita jangka penggantian pipe akan dapat dilaksanakan dan jangka siap insyaAllah pada 12 hari bulan. Dan di waktu yang sama juga kita sedang tingkatkan keupayaan untuk mempercepatkan loji Bukit Berapit ya, saya ingat loji Berapit yang jangka lebih kurang dalam 60 MLD, dan itu juga akan turut membantu, walaupun tempoh itu kita jangka mungkin antara 12 ke 14 hari bulan dapat digunakan, bermakna paralel lah. Di waktu yang sama usaha-usaha untuk bekalkan air telah pun giat dilaksanakan oleh pihak satu dan beberapa syarikat-syarikat operator air negeri-negeri yang turut sama membantu di Terengganu. Saya ucap terima kasih banyak pada SPAN telah mengambil inisiatif ini, dan insya-Allah hingga setakat ni usaha-usaha sedang giat dilaksanakan untuk pemasangan, dan kita masih menunggu jangka sampai di sini untuk pipe yang telah diorder daripada luar negara. InsyaAllah 12 hari bulan tu kita jangka operasi boleh paling cepat boleh dilaksanakan, insyaAllah siap pada 12 hari bulan. Dan kalau tak ada arah melintang, kita jangka bekalan air akan dapat dilepaskan pada tarikh tersebut. Ini jadual awal kita, insyaAllah. Doa mudah-mudahan tak ada masalah besar dan kita dapat laksanakan sebaik mungkin, insyaAllah. Ikut kos berapa Datuk Seri keseluruhan? Keseluruhan lebih kurang dalam 1.5 juta lah. 1.5 juta. 2.5. Satu yang di PK awal tu 2.5 juta keseluruhan dengan pipe dengan sebagainya, insya-Allah. Barang itu dari mana, luar negara tu? Daripada Australia dan daripada Itali. Dua negara yang kita order, dan dalam perjalanan pun dan di waktu yang sama coupling sedang dipasang lah di sini di Terengganu. Jadi kita hanya tunggu sampai dan itu buat pemasangan. Datuk, Kementerian Alam Sekitar sini dia disarankan untuk gunakan garis panduan pengambilan pasir Sungai Pindaan. Ya, ini garis panduan ini telah pun diterima oleh semua negeri. Dan saya tengok ada beberapa perkara yang mungkin untuk penambahbaikan. Pertama sekali, garis panduan tu kita harap dipatuhi sebab dalam sistem pengambilan pasir, dan kita pun tak tahu apa punca besar, tapi kita buat garis panduan ni untuk jangka panjang. Pertama sekali, penandaan pipe bawah air ni perlu dibuat, sebab bila tak ada tanda menyebabkan orang tak tahu bawah tu ada pipe utama. Dan kita ada kaedah yang mesti dipatuhi lah, berapa jarak daripada bangunan, daripada pipe utama untuk penggorekan pasir dan sebagainya. Saya pun ucap terima kasih kerana syarikat penggorekan pasir telah pun dihentikan, dan kerja-kerja baik pulih tu telah pun bermula. Bila insiden tu berlaku, terus Kerajaan Negeri ambil tindakan. Datuk, kalau garis panduan ni dia ada, kita buat semakan yang baru, dia 2000 pada asal 2020 pindaan 2020 ya. Dan dalam mesyuarat yang telah pun diadakan dipersetujui oleh Kerajaan Negeri semasa Majlis Mesyuarat Sumber Air Negara pada ke-10 pada 18 Ogos 2015. Jadi kita buat pindaan 2020, dan garis panduan tu saya fikir satu mekanisme yang dibuat oleh pihak KASA supaya semua kerajaan negeri mematuhi lah. Maksudnya sebelum ni memang dah digunakan ataupun tak? Dah diterima dan digunakan. Cuma saya tengok ada beberapa perkara untuk penambahbaikan lah. Contoh saya sebut tadi lah soal penandaan pipe bawah air ya. Contoh macam buat sungai ni, dia perlu ada letak tanda lah
supaya at least ada apa-apa pembangunan yang bila tu mesti ambil kira tentang adanya jajaran paip dalam sungai. Apa tindakan ataupun denda kalau misalkan tu betul syarikat tu langgar Kita masih dalam siasatan. Kita tunggu hasil siasatan lah. Sekiranya betul, biasanya apa yang dikenakan? Apa yang rasa? Ya ini saya kena refer kepada peraturan dulu. Tapi apa yang jelas bahawa sekiranya berlaku pelanggaran dan tindakan-tindakan perundangan, kita akan follow up dengan peraturan yang sedia ada lah. Okay. Datuk Sri, macam kita tahu daripada garis panduan tu, aktiviti korek pasir tak boleh dilakukan dalam lingkungan 500 meter di kawasan hidrolik semua dan sebagainya. So di lokasi kejadian tu, adakah wujud situasi tak sepatutnya pihak syarikat tu mengorek pasir di situ? Dia kajian hidrolik mesti dibuat untuk mengetahui tentang resiko pengambilan pasir dan berapa banyak pasir yang dibenarkan untuk diambil dari satu kawasan, dan semua syarikat harus mematuhilah garis panduan tersebut, dan bila berlaku pelanggaran memang akan boleh kita ambil tindakan lah. Cuma kalau kita tengok kadang-kadang pengambilan pasir ni dia impact ni tidak pada tempat yang diambil, sebab dia pergerakan pasir di bawah tu dia akan berterusan tau, dia akan ambil masa yang panjang, katakanlah 15 tahun lepas pada itu. Jadi mungkin tempat diambil tu pada peringkat awalnya jauh daripada lokasi kejadian, tapi pergerakan pasir di bawah tu menyebabkan akhirnya dia bentuk kawah di bawah. Jadi ini kita perlu ambil kira lah pada semua. Datuk Sri, mungkin isu ni disebabkan terlepas pandang ataupun kecualian pihak kerajaan negeri memberi tender kepada kontraktor korek pasir. Saya tengok tidak, sebab kedudukan di peringkat awalnya tidak sampai begitu. Dia baru berlaku itu dah lama lesen pasir itu dikeluar, dan sebagaimana yang saya sebut, dia pergerakan pasir itu dia ambil masa yang panjang. Dan itu perlu kita teliti lah nanti. Garis panduan tu saya harap salah satu mekanisme kita di peringkat kementerian, dan kita akan adakan perbincangan dengan kajian-kajian negeri supaya garis panduan tu dipatuhi oleh semua pihak. Tadi Datuk Sri kata garis panduan tu dah dipakai, maksudnya 2015 tu dia dah terima. So ada tak syarikat yang dah dikenakan dah apa akta? Maksudnya yang dulu tu kita nak tahu dia lesen pengambilan pasir ni di bawah kerajaan negeri, bidang kuasa kerajaan negeri. Kita cuma buat peraturan supaya kerajaan ni mematuhi peraturan tersebut. Tindakan akan di bawah kerajaan negeri. Kerajaan negeri kena bertindak lah. Kalau sebarang kelulusan, dia harus ambil kira faktor garis panduan tu. Dia hanya satu garis panduan, supaya kerajaan negeri dalam kelulusan apapun mesti ambil kira tentang faktor garis panduan tersebut, mesti dipatuhi. Datuk Sri, kira penubuhan jawatan kuasa di peringkat pusat tu apa antaranya yang akan dilakukan berhubung kes? Yang ini ni jawatan kuasa di peringkat negeri. Pusat tak ada tubuh apa-apa jawatan kuasa? Tidak, kita tidak. Kalau di seluruh negeri ada berapa banyak tangki paip dasar sungai yang ada? Banyak, hampir semua negeri ada. Contoh macam hatta di katalah di Kuantan, yang cross sungai Kuantan pun ada paip bawah. Dan bila kita buat sistem paip pembentungan untuk loji kumbahan pun, dia akan menggunakan sungai juga. Dulu pada peringkat awalnya paip ini ditanam dalam tanah, bukan dalam 2 meter dalam tanah, dalam pasir lah. Jadi pada waktu itu tak ada isu lah, tapi bila 4-15 tahun masa, jadi itu faktor-faktor tu kita harus tengok perubahan-perubahan yang berlaku lah. Dari segi ketahanan dia tu, yang baru ni lebih fleksibel sikit, lebih tahan lagi, dan kita harapkan yang pertama, yang dulu tu paip daripada MySteel. Jadi yang baru ni kita guna HDPE. Jadi kita harap lebih tahan. Okey. Jelas dah. Nak tanya pasal politik boleh? Tentang mesyuarat antara UMNO dengan PAS maupun Pakatan Nasional bila nak diadakan, ada tak perkembangan selepas ada pelantikan Datuk Sri? Mesyuarat belum berjalan lagi. Pertama sekali kita banyak online lah, pertemuan, perbincangan cara online je sebab PKP, COVID dan sebagainya. Tapi hubungan tu terus berjalan lah. Dan kita ada selalu berhubung dengan pimpinan-pimpinan UMNO. Mereka pun selalu datang jumpa, bincang. Adalah cuma mesyuarat rasmi Mufakat Nasional, insyaAllah kita jangka akan diadakan dalam masa terdekat. Buat masa ni kita masih lakukan hubungan personal dan kita jumpa. Untuk makluman, saya pun selalu bincang dengan pimpinan tertinggi UMNO. Dan baru-baru ini kita jumpa dengan di bangunan, di pejabat kita, pejabat Barisan Nasional.
bertemu sebelum pengumuman tentang pembentukan kabinet dan sebagainya. Mana hubungan tu sentiasa ada lah. Dan untuk PRU akan bincang tak untuk PRU 15 ni PAS akan ke InsyaAllah. Muafakat Nasional ataupun kerajaan yang ada sekarang? Macam mana? Kita kerajaan yang ada ni gabungan tiga-tiga parti dan kita nak supaya gabungan terus kekal menghadapi Pilihan Raya 15. Datuk Seri mesyuarat dalam masa terdekat tu bila bulan ni ke atau bulan depan? Bulan Detar. Bulan Detar.